Saya lihat baru-baru ni, hari semalam, ada satu video keluar seorang pemimpin daripada MIC, ketua MIC bahagian 7, nama dia Autasi. Dia mengecam Datuk Seri Azalina Osman Said untuk perangan kita, mengatakan kita kencing dia. Sebenarnya hakikat dan realiti dia, saya nak beritahu tuan-tuan, mereka lah yang kencing kita. Kita bukan tak tahu hubungan presiden mereka dengan setengah-setengah pemimpin yang hari ini sudah diambil tindakan disiplin. Kita tahu segala-galanya. Dan lebih mengecewakan bila mereka tidak deliver sejak daripada pilihan raya umum 2008. Kita kehilangan sokongan masyarakat India di sini. Pilihan raya umum 2018 makin teruk. Pilihan raya umum 2022 tuan-tuan, saya nak beritahu 98% pengundi India, pengundi Cina tuan-tuan menyokong Pakatan Harapan berbanding dengan menyokong ini. Patutnya kita yang marah kepada mereka. Patutnya kita yang marah kepada mereka kerana gagal untuk menyumbang membantu calon-calon Barisan Nasional. Tetapi apa mereka buat tuan-tuan? Apa mereka buat? Saudara, mereka telah mendesak Presiden kita, Presiden Anwar Datuk Seri Zahid, melepaskan jawatan sebagai Presiden. Dan mereka mendesak saudara, malah mereka buat satu cubaan berpasan kuasa nak gantikan kursi Barisan Nasional. Mereka nak buang Datuk Zahid, gantikan dengan orang lain. Saya nak beritahu tuan-tuan, kita langsung tak berbunyi pada ketika itu. Tetapi hari ini saudara, kita sudah berada dalam keadaan di mana tidak ada satu parti pun yang berjaya membentuk kerajaan. Ini rakyat yang putuskan. Betul, bawa Tuan-Tuan menyarankan supaya PN bekerjasama dengan PH bentuk kerajaan. PN tak nak, maka tawaran itu dihulurkan kepada kita. Dan akhirnya kita mengambil keputusan untuk menjunjung kasih kita Tuan-Tuan. Tetapi hakikat dia, jangan lupa, yang membuat keputusan tak nak bagi PN menang, yang membuat keputusan tak nak bagi PH menang, yang membuat keputusan tak nak bagi PN menang, ialah rakyat. Rakyat tak bagi seorang pun menang. Dia suruh kita pakat. Maka rakyat dah putuskan hari ini kita terpaksa berpakat dengan musuh-musuh kita. Suka tak suka tuan-tuan, kita kena terima hakikat bahawa mereka sudah menjadi kawan kita. Itu sebab slogan, kalau dulu lawan tetap lawan, hari ini kita tukar, dulu lawan, sekarang kawan. Benda ni semua berkaitan dengan kenegaraan ni semua sekali. Anak-anak kita ni tak tahu apa. Tu kena start educate. Bahayanya rasuah, bahayanya penyalahgunaan kuasa. Kenapa kita kena pilih orang yang betul-betulnya ada credibility? Kenapa kita kena pilih orang yang betul-betul ada karisma? Apa sebab penting mengundi tu? Jangan ambil pendekatan untuk tak nak keluar mengundi. Bila kita boykot pilihan raya, apa kesan dia? Orang yang tak bertanggungjawab mungkin akan ditempatkan untuk menjaga kita sebagai pemimpin masyarakat dan sebagai wakil rakyat. Apa kesan pula kembali kepada benda ni kena ajar. Tetapi untuk pilihan raya yang tinggal sebulan dua ni, kita boleh gunakan media sosial. TikTokers kita boleh menghasilkan video-video pendek, memberikan kesedaran kenapa anak-anak muda yang berusia 18 ni kena keluar mengundi. Di mana datangnya UMNO memimpin? Ketika dia menjadi timbalan Perdana Menteri, bila Muhyiddin dah nak mampus, baru Muhyiddin bagi dia jadi timbalan Perdana Menteri. Bila Muhyiddin dah hampir mati, Muhyiddin tak nak buat pilihan raya, takut dia kalah pilihan raya, dia orang tak yakin. Maka dia terpaksa bagi kepada Maes Sabri, kerana dia yakin dia boleh kontrol Maes. Dan Maes pun bersetuju, tanda tangan perjanjian dengan dia. Itu sebab dia bagi Maes jadi Perdana Menteri. Jadi, di mana datangnya dia memimpin? Dia janji dengan bosku nak lantik bosku menjadi penasihat ekonomi. Tapi bila Muhyiddin tahu dia nak lantik bosku, Muhyiddin kata aku nak penasihat ekonomi. So dia ikut cakap Muhyiddin ke tak? Ikut. Jadi siapa yang memimpin? Bila Muhyiddin kata aku nak 40% daripada peruntukan wang khas, dia bagi tak? Dia bagi. Siapa yang memimpin? Daripada situ pun kita boleh tahu. Kita suruh tukar Peguam Negara. Dia tukar tak? Dia tak tukar. Dia kekalkan, dia sambung lagi Peguam Negara yang dilantik oleh Muhyiddin. Jadi siapa yang memimpin? Dia ke Muhyiddin? Muhyiddin. So apa guna kalau UMNO memimpin? UMNO hanya jadi puppet. Kita cuma ada patung berhias yang boleh di remote control oleh Presiden Bersatu. Di mana logiknya dia kata UMNO memimpin?
Mungkin tu boleh jawab. Tuduhan dia kata kita ada 3.4 juta. Dia kata semenjak pilihan raya umum yang ke-15, maknanya selepas pilihan raya, bila UMNO bekerjasama dengan DAP, kita hilang 2 juta. Dari mana dia dapat angka ni? Ini menjadi satu question mark, tanda soal. Dari mana dia dapat sampai 2 juta? Dia bukan Susah Agung UMNO. Dan orang tidak pernah pun memohon untuk keluar daripada UMNO. Tak ada. Habis kuat kita boleh tengok Anwar Musa, Faris Hadi, pegawai dia dulu dekat yang kerja bawah Tun Faisal. Orang ni je. So mana datang angka 2 juta ni? Kita tak nafikan. Memang ada orang yang frust. Memang orang frust bila kita bekerjasama dengan UMNO. Kita tak pernah tengok pun orang bakar bendera UMNO ke. Kita tak pernah tengok orang bakar ataupun gunting kat keahlian UMNO ke. Sehingga sampai 2 juta orang ni. Dari mana Anwar Musa mengambil figure ni? Kita memang ada buat proses apa yang dipanggil sebagai proses pemutihan. Kalau kita tahu dalam pilihan raya yang ke-15 ada di antara mereka ni gantung bendera Perikatan Nasional umpamanya. UMNO bahagian akan buat proses pemutihan. Tetapi proses pemutihan tidak sampai pun 100,000. Tak ada figure yang begitu tinggi. Memang kita ada buat pemecatan, tetapi berapa puluh saja yang dipecat. Tak betul sampai 2 juta orang ni. Jadi angka ni hanya main sebat, main lontar saja. Tidak berdasarkan fakta. Ini memang langsung tidak berdasarkan fakta. Malah saya nak beritahu, baru-baru ni bila Perhimpunan Agung UMNO, Susah Agung UMNO yang baru, Datuk Dr. Ashraf Wajidi beritahu, 6 bulan kebelakangan ni kita mendapat keahlian UMNO lebih daripada 13,000 orang. Maknanya itu dalam keadaan kita belum lagi meminda perlembagaan kita. Ini nak kena beritahu lah. UMNO ada kelemahan dia. Apa kelemahan UMNO? Orang nak menjadi ahli UMNO susah. Tetapi alhamdulillah Datuk Seri Khalid Nordin mengetahui bahawa ini antara kelemahan yang perlu diperbaiki. Dan kita ni, kelemahan kita dulu, kita ada sistem pendaftaran online. Tapi disebabkan di dalam perlembagaan UMNO, keahlian itu mesti mendapat kelulusan last kali daripada Majlis Kerja Tertinggi. Dia tidak ada automatik isi borang terus terima secara online terus terima. Tetapi baru-baru ni dalam Perhimpunan Agung UMNO 2023 kita dah pun membuat pindaan ke atas perlembagaan UMNO ni. Lepas ini rakyat boleh terus register secara online dan automatik mendapat keahlian, terus diberitahu menjadi ahli mana. Ini satu perubahan yang besar ini, saya ingat. Saya cakap terus terang, saya boleh jamin lah lepas ini kurang-kurang 5,000 orang satu bulan pendaftaran ahli UMNO yang baru. Apa yang berlaku hari ini ialah hasil pilihan rakyat. Betul lah bahawa ke bawah dulu tuanku memutuskan supaya Perikatan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Bila Perikatan Nasional menolaknya, maka tuanku menitahkan supaya Barisan Nasional yang bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Kerana untuk sebuah negara ini dapat dibentuk kerajaan ni, kena ada satu gabungan parti politik atau sebuah parti politik yang boleh membentuk simple majority terlebih dahulu. Dan bila PN tak mahu kerjasama, maka kita dititahkan kita mengambil keputusan untuk bekerjasama. Tapi sebelum kita mengambil keputusan untuk bekerjasama, yang sebenarnya memutuskan untuk tidak memberikan peluang kepada BN memerintah secara bersendirian, yang memutuskan supaya tidak memberikan peluang kepada PH memerintah secara bersendirian, PN pun dia tak bagi peluang memerintah secara bersendirian, ialah rakyat. Rakyat yang putuskan. Dia tak nak bagi dah. Dia cakap enough is enough. Mungkin itu keputusan yang bagi saya ini bukan satu keputusan yang luar biasa, sebab di 70 buah negara memang kerajaan campuran itu sudah pun mula menjadi, bak kata orang tu, budaya baru. Macam rakyat seolah-olah macam dah give up dah. Dia tak nak bagi absolute power kerana mereka mungkin terpedaya ataupun terperangkap dengan kata-kata yang mengatakan bahawa absolute power will corrupt absolutely. Ini pun ada betulnya. Jadi ini menyebabkan mereka mengambil keputusan tidak bagi. Mereka berbelah bagi. Dan akhirnya kita terpaksa berpakat dengan musuh-musuh politik kita. Namun tak semestinya bila kita berpakat dengan musuh-musuh politik kita ini, kita tidak boleh membawa kebaikan kepada rakyat. Ini satu benda yang bagi saya sangat penting untuk rakyat fahami. Lebih-lebih lagi UMNO, kita mempunyai persepsi yang berbeza terhadap DAP umpamanya. Kita mempunyai persepsi yang berbeza terhadap PKR umpamanya. Berpuluh tahun, bukan sekejap. Sama juga dengan PKR dan juga DAP. Mereka juga mempunyai persepsi yang cukup berbeza terhadap kita. Namun satu benda yang bagus, hari ini bila kita sudah bersama, kita cuba sedaya mungkin untuk, bak kata orang tu, mengenepikan sebarang bentuk perselisihan faham, sebarang bentuk perkara-perkara yang kita tak bersetujui ini, titik-titik perbezaan ni kita letak tepi. Dan kita utamakan untuk highlightkan
kebersamaan kita. Highlightkan benda-benda yang kita, bak kata orang tu, benda yang kita boleh bersetuju untuk kita uphold dan laksanakan secara bersama. Bagi saya lah, bagi saya, walaupun ada orang mengatakan bahawa kita bukan bekerjasama dengan DAP, kita bekerjasama dengan Pakatan Harapan, tetapi bagi saya lah lebih baik kita jujur, kerana rakyat Malaysia ni, ini tahun 2023, suka tak suka kita kena terima hakikat bahawa memang kita akan menjalinkan kerjasama termasuklah dengan DAP, sebab DAP adalah sebahagian daripada Pakatan Harapan. Saya tak nampak kita perlu rasa malu. Kita tidak ada masa untuk rasa malu untuk mengakui bahawa ya, kita bekerjasama dengan DAP.